أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu semua supaya menyerahkan amanah kepimpinan ini kepada ahli-ahlinya, supaya apabila mereka memerintah di kalangan manusia, mereka memerintah dengan adil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu semula walaupun secara online selepas daripada kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang walaupun masih di bawah kawalan pergerakan, tetapi kita dapat berhari raya dengan baik dan kita mengucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir membesarkan Allah taala di atas nikmat yang Allah taala beri pada kita. Dan saya mengambil kesempatan juga pada malam ni untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua sidang pendengar dengan ucapan maaf zahir batin, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal yang telah kita kerjakan. Dan kita juga mengucapkan syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala, umat Islam yang ditindas di Palestin telah diberikan kemenangan moral oleh Allah Subhanahu wa taala apabila penjenayah-penjenayah perang daripada Yahudi, negara haram Israel itu telah menyerah kalah dengan mengadakan gencatan senjata di sebelah pihak. Jadi inilah satu kemenangan yang Allah Ta'ala janjikan kepada umat Islam bila mereka bersama-sama dengan Islam, bersama-sama dengan perjuangan menegakkan agama Allah. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan, dan kemenangan itulah yang kita sebut dalam takbir hari raya, wa azza jundah wa nasara abdah wa azza jundah. Allah Ta'ala menolong hamba-hambanya dan Allah Ta'ala menolong tentera-tenteranya. Mudah-mudahan kemenangan ini memberikan satu semangat kepada kita umat Islam untuk terus bangkit dan bersama-sama dengan roda Islam, dalam pusingan roda Islam, supaya kita jangan ada kalangan kita yang tercicir daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang ni sedang membacakan buku ataupun kitab Sistem Pemerintahan Negara Islam yang ditulis oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan kita sekarang ni sedang membahaskan bawah tajuk keadilan sebagai satu daripada prinsip-prinsip amali dalam negara Islam. Persoalan keadilan ni merupakan satu persoalan yang sangat asasi, di mana pemerintah wajib berlaku adil kepada rakyat. Dan dalam hal keadilan ini, antara perkara penting yang telah pun kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa sebenarnya adil tu sendiri merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ini antara sifatnya adil, wajib bagi Allah adil. Dan kerana itulah seluruh hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ialah hukum-hukum yang adil. Maka kita manusia bila diberikan amanah untuk memimpin, mentadbir manusia, menguruskan manusia, mesti kita berlaku adil.
Dan perkataan adil ini disebut dalam Quran sebanyak 20 kali perkataan adil. Adapun perkataan al-qist, qist ni maknanya adil juga. Sebanyak 25 kali. Selain pada dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan kedudukan perkara adil ni ataupun keadilan ini merupakan satu aspek yang sangat mendasar di dalam sistem kenegaraan Islam. Apa yang kita nak sebutkan malam ini ialah satu daripada aspek keadilan itu ialah keadilan dari segi hukum. Satu daripada adil itu adalah adil dari segi hukum. Kata tuan kita, pendedahan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sangat banyak. Sebahagiannya sudah dinyatakan sebelum ini. Allah mencipta alam ini termasuk juga manusia yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Rasulullah SAW pula ialah manusia yang paling mulia dari segi kejadian dan sifat pribadinya. Dia diutuskan untuk menjadi contoh teladan kepada manusia seluruhnya. Memberikan hak kepada yang berhak adalah keadilan Allah Ta'ala dan juga merupakan satu bentuk pelaksanaan hukum syarak yang benar-benar adil. Jadi di sini apa yang disebutkan oleh tuan kita ini ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia menciptakan makhluk-makhluk dia, alam ni seluruhnya termasuk kita manusia, dan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia sekali. Allah Ta'ala buat alam semua ni, makhluk dia, Allah Ta'ala pilih kita ni jadi makhluk yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala kata demi sungguhnya aku ciptakan manusia ini sebagai sebaik-baik kejadian. Kita jadi makhluk yang paling mulia. Manusia itu mulia. Dan di kalangan manusia itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling hebat kepribadiannya, akhlaknya dan sifat-sifat yang ada pada dia. Jadi Nabi itu diutuskan dengan kemuliaan itu untuk menunjukkan kepada manusia contoh teladan. Bagaimana Nabi itu sendiri memperlihatkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan dia. Sama ada adil kepada diri dia sendiri, adil kepada keluarga dia, adil pada sahabat-sahabat, adil kepada rakyat, adil semua sekali. Nabi dah contoh manusia yang paling adil dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan dia. Dan antara banyak-banyak keadilan ini ialah bila kita dapat memberikan hak kepada yang berhak. Kita ni hidup atas dunia ni tuan-tuan, kita bila kita hidup ni bermuamalah, kita bergaul, kita ada anak isteri, kita ada keluarga, kita ada jiran tetangga, kita ada ahli-ahli masyarakat, kita ada rakyat, ada negara. Jadi setiap orang itu punya hak ke atas kita bila kita hubungan dengan dia. Kalau kita kawan kita ada hak dengan kita. Kalau kita dengan isteri kita ada hak atas kita. Kita dengan anak kita, begitu juga kita dengan ahli keluarga, betul. Bila kita sebagai satu warga negara, kerajaan ada hak atas kita. Sebab kita juga ada hak dengan kerajaan. Maka bila kita boleh memberikan hak kepada yang berhak itu, itulah keadilan yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita memberikan hak kepada orang yang berhak. Bila kita ada isteri kita ada hak atas kita, artinya kita ada tanggungjawab pada dia. Bila kita menunaikan tanggungjawab itu, artinya kita memberikan hak dia. Berikan hak dia. Bila kita merampas hak dia, itulah kezaliman. Nama dia kan. Macam kita tengok orang Israel, dia buat jahat kepada orang Palestin, itu kezaliman namanya. Kerana tanah tu hak orang Israel. Palestin bukan hak Israel. Israel rampas hak dia. Dia tumpang duduk tak apa, jangan dia rampas harta orang, kan? Jadi di sini merupakan nilai keadilan itu bila kita memberikan hak kepada yang berhak. Allah Ta'ala menghendaki demikian. Begitu juga nilai keadilan itu di mana? Apabila kita melaksanakan hukum syarak. Keadilan tu akan lahir bila kita melaksanakan hukum syarak. Kenapa adil itu bila lahir berhukum syarak? Kerana semua hukum yang ada atas dunia ni, bila yang dicipta oleh manusia buat hukum tu, peraturan, undang-undang. Setiap manusia ada kepentingan, ada masalah diri masing-masing ketika mereka buat peraturan. Sebab tu undang-undang manusia selalu tidak adil. Tetapi ketika Allah membuat peraturan, membuat undang-undang, membuat hukum untuk kita, adakah Allah Ta'ala punya maslahat dengan kita? Adakah Allah Ta'ala ada kepentingan peribadi dia dengan kita? Allah Ta'ala nak apa daripada kita? Tidak ada apa-apa. Allah Ta'ala nak hanya kita taat dan menghambakan diri pada dia. Hukum peraturan yang Allah Ta'ala letakkan sama level untuk semua orang.
Itu keadilan hukum syariat. Sebab tu hukum syariat bila dilaksanakan, dia satu bentuk keadilan kepada manusia. Adapun hukum yang dicipta oleh manusia, dia mesti bias. Setidak-tidaknya bias kepada orang yang buat undang-undang itu. Orang yang buat undang-undang itu ada kepentingan. Kadang-kadang kepentingan peribadi dia, kepentingan keluarga dia, kepentingan syarikat dia, kepentingan politik dia, kepentingan macam-macam. Jadi kepentingan-kepentingan itulah yang menyebabkan manusia bila dia buat undang-undang, buat peraturan, bias dan tidak adil. Allah Ta'ala, dia tidak ada kepentingan dengan sesiapa. Kerana kalau kita semua menentang Allah, Allah Ta'ala tetap berkuasa. Tak ada masalah. Kalau kita menyokong Allah Ta'ala semua sekali, Allah Ta'ala duduk macam tu juga. Tetap besar, tetap berkuasa, tetap agung. Tak ada masalah apa. Allah Ta'ala tidak ada sebarang kepentingan kita. Bila tidak ada kepentingan, di situlah boleh melahirkan keadilan. Bila ada kepentingan, dia bias. Hukum Islam yang memberi hak dengan adil kepada manusia merangkumi segala segi kejadian dan mereka dan fitrah, sama ada untuk individu dan seluruh manusia. Sebab atas sebab tadi, kerana Allah Ta'ala tu dia maha adil, maha bijaksana, maha berkuasa. Allah Ta'ala buat tanpa bias, maka hukum Islam tu memberi hak dengan adil kepada semua manusia, sesuai dengan kejadian dan fitrah kita. Sesuai kejadian dan fitrah. Sebab saya selalu sebut, kita dari segi fitrah, dari segi kejadian kita sebenarnya ada satu kecenderungan yang sama. Semua manusia sama je. Contohnya, manusia semua tak suka kalau kita difitnah. Tak ada orang suka. Semua sama. Termasuk pembuat fitnah, dia tak suka kalau dia difitnah. Orang tak suka kalau harta dia dicabul oleh orang lain, dirampas oleh orang lain, harta dia. Orang curi hak kita marah. Kan? Semua sama, tak ada beza. Orang tak suka kalau dia ditipu, sama je. Fitrah manusia. Maka disebabkan manusia sama, Allah Ta'ala memahami keadaan itu, lalu Allah Ta'ala menetapkan hukum yang adil untuk semua orang. Semua orang yang sama. Tak ada dia seorang individu atau masyarakat ramai. Tak sama. Ini kekuatan keadilan hukum Islam. Termasuklah hukuman-hukuman yang keras yang dikenakan terhadap penjenayah, seperti kisah dan hudud. Kisah dan hudud tu, hukuman tu bunyi macam keras. Orang kata dia hukuman zalim, hukuman draconian, hukuman zaman unta, macam-macam orang fitnah hukum Islam. Layak dah hukuman itu untuk manusia. Orang bahas, orang bersoal. Hukum hudud, mencuri kerat tangan, minum arak 80 rotan, berzina sebab, rejam, kan, bunuh balas, kisos, kita panggil kan, kisos. Jadi hukuman itu kelihatan keras, tapi dia adalah hukum yang adil. Kenapa? Kerana sebenarnya kalau ikut nafsu manusia, dia nak buat lebih daripada itu lagi. Kalau benda itu berlaku pada dia, oleh kerana berlaku pada orang lain, dia rasa itu tak adil. Bila kita kata orang mencuri kat tangan, mana boleh kat tangan, nanti dia tak boleh makan nasi, dia tak boleh buat kerja lagi, makan sup tangan, macam-macam orang kata. Hakikatnya, kalau harta dia kena curi, bukan tangan, dekat kepala dia kerat. Sebab tu pencuri kadang-kadang kena bunuh tuan rumah, kan? Dan kalau tak dibendung, pencuri itu bukan hanya mencuri, dia boleh membunuh tuan rumah. Merompok, kan? Dia merompok, dia bunuh tuan rumah. Sebab tu dah hukuman merompok, hirabah. Ada hukuman yang pada level tertentu dihukum salib, hukum bunuh, kan? Jadi hukuman-hukuman tu sebenarnya wajar sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penjenayah. Jadi kalau dia buat kesalahan yang tak sampai level jenayah seperti itu, contohnya mengumpat tak ada hukum Islam, kan? Tapi dia bukan hukuman jenayah, kan? Tapi mengumpat tu berdosa. Dosa tu ada implikasi dia. Kita tahu dosa mengumpat ni lagi tak dalam syurga. Sebab apa? Sebab tersangkut dengan orang lain, kena bertaubat, kena minta maaf dengan tuan dia. Padan-padan lah. Pasal dia kata orang bosok sakit hati tu. Tapi kalau dia mencabul hak benda ataupun semuanya, hukuman lain. Maka hukuman-hukuman tu ada setengah ringan, ada setengah keras, ada setengah tu keras dia tu lain macam. Maksudnya bukan kerat tangan macam tadi, kan? Kalau dia mengumpat tu sebenarnya boleh merosakkan image, boleh merosakkan maruah, harga diri orang. Maka dia tak cukup dengan bertaubat saja. Kok mana-mana pun dia kena pergi cari orang tu, minta maaf, minta halal dengan dia. Padan-padan dengan kebuatan orang.
Jadi di sini itu keadilan Islam. Kalau tidak, orang buat jahat pada orang, mengumpat, mengancam macam-macam, ada kata kita mari bertaubat je. Mana ada Tuhan tak pernah ampun dosa-dosa yang melibatkan orang lain. Mesti dapat kemaafan daripada orang yang kita berdosa dengan dia. Kalau dosa yang dia buat itu dalam bentuk mengambil hak atas orang lain, maka hukuman dia lain. Memadai ikat tangan saja. Kerana mengambil hak tu dia sedih hilang je, tapi muka dia tak malu, maruah dia tak terjas. Tapi kalau kita mengumpat dia, kita caci maki dia, kita fitnah dia, maruah dia terjas, air muka dia jatuh sebab fitnah kita, maka hukuman lain. Itu keadilan, kan? Jadi semua hukuman tersebut adil kerana matlamat dan tujuannya membawa kepada kebaikan pada manusia, supaya manusia boleh hidup aman damai. Adil hukuman itu. Kita rasa tak adil kalau giliran kita kena, tapi kalau kita dianiaya oleh orang lain, kita rasa itulah hukuman yang adil, kan? Macam kita kata hari ni hukuman kisos, kita tak setuju hukuman kisos, bunuh balas bunuh, kita tak setuju. Sedangkan dalam kisos tu ada hukuman kisos, ada diat, kan? Diat contoh kita naik kereta, ataupun orang lain naik kereta, langgar saudara kita, mati saudara kita tu, hukuman kisos tak ada, undang-undang syariat tak ada. Apa hukuman yang sesuai untuk orang yang melanggar mati saudara kita, kecuaian dia? Oleh kerana pembunuhan itu tak sengaja, mungkin dia kena bayar diat, kan? Diat untuk satu nyawa berapa? Diat untuk satu nyawa berapa kena bayar? Kalau kesalahan undang-undang hari ni berapa? Dia langgar mati, kena seksyen berapa? Bawa masuk lokap pasal kes kematian, siasat, duduk lokap 1 malam, kena reman, lepas siasat, esok lepas sign surat saman, denda berapa salah, 2,500. Dapat kat siapa duit tu? Dapat kat kerajaan, bayar kat balai polis, dapat kat kerajaan. Si mati dapat apa? Keluarga si mati dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kalau dia ada insurans cover. Kalau tak ada insurans, habis gitu saja. Dalam undang-undang kisos dan diat, bila berlaku pembunuhan yang tak sengaja seperti itu, pembunuh kena bayar diat. Satu diat berapa? 100 ekor unta. Hari ni harga 100 ekor unta ni lebih kurang 1 juta lah. Lebih kurang 1 juta. Jadi kena bayar 1 juta. Bayar kat siapa? Bayar kepada mangsa, bukan bayar pada kerajaan. Sekurang-kurangnya keluarga si mati, mangsa tu mendapat pampasan daripada diat itu. Dapat. Jadi kalau kita hidup hari ni, kalau kes tu berlaku pada keluarga kita, kita rasa undang-undang yang ada kita praktik hari ni ataupun undang-undang diat tu yang kita akan pilih? Sudah pasti kita akan pilih undang-undang diat tu. Pasal apa? Dia menguntungkan kita, memberikan keadilan. Pasal apa? Kita hilang keluarga, dapat gantian 1 juta. Sekarang ni kalau hilang keluarga, menangis. Jangan kata menangis, majlis tahlil kita pun tak cover, kan? Terpaksa kita pula urusan jenazah kita tanggung dah. Lepas tu lagi nak buat tahlil pun kita juga nak tanggung. Yang pembunuh tu, yang langgar, yang cuai mandu, langgar anak kita, langgar saudara kita, dia kenapa? Kena denda saman 2,500 bayar kat kerajaan. Kerajaan dapat duit, kerajaan ambil untung di atas kecelakaan yang kita tanggung. Di sini kita lihat kerugian kerana kita memilih undang-undang ciptaan manusia yang tidak memberikan keadilan kepada manusia. Sedangkan undang-undang Islam, dia membawa kebaikan dan juga keadilan kepada manusia. Kerana itulah tujuan dan matlamat sebenar undang-undang Islam. Keadaan ini tidak akan berlaku dalam hukum lain di dunia ini. Saya banding tadi kan, tak berlaku dalam hukum lain. Hal ini ternyata kerana hukum lain daripada Islam tidak mampu membawa kebaikan kepada seluruh manusia dan mengatasi semua jenis jenayah. Dan memang kita lihat pun hari ni bermacam undang-undang. Kita pergi tanya di parlimen berapa ratus jenis akta yang ada di Malaysia ni, kan? Orang sibuk akta mahkamah 355. Akta tu nombor 355, artinya 355 akta ada siapa-siapa sekat dia tu, kan? Bermacam-macam akta ada, ratus-ratus akta ada, tapi jenayah makin kuat, makin teruk berlaku. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat oleh manusia bukan saja tidak adil, tetapi tidak mampu untuk memberikan kebaikan dan membendung
jenayah-jenayah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum-hukum yang berhubung dengan hak milik harta benda. Misalnya, Islam berjaya mempertahankan hak orang perseorangan dan juga hak yang ada pada masyarakat tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Hak harta benda, harta benda. Hak harta benda, hak individu. Islam datang memberi hukum. Pertama, dilarang mengambil hak orang lain tanpa sebab yang sah. Tak boleh ambil. Kan? Dilarang ambil harta orang lain. Jadi di sini bila kita dilarang mengambil harta orang lain, melainkan ada dalil. Kita makan riba haram, hak orang ambil. Kita mencuri haram, kita rasuah haram. Pasal apa? Cara kita dapatkan harta itulah cara yang haram. Begitu juga kalau orang ambil hak kita, tak boleh juga mengambil harta secara haram, kan? Bila kita berkeluarga, mati, Allah Ta'ala tetapkan bagaimana harta tu nak diakihkan kepada anak-anak misalnya, sebagai asabah, sebagai penghabis yang menghabiskan semua harta-harta kita. Ada aturan-aturan dia supaya diagihkan dengan adil. Siapa yang boleh ambil harta, siapa yang tak boleh ambil. Jadi cara Allah Ta'ala bagi ataupun mempertahankan hak ke atas harta tu, baik atas urusan individu ataupun urusan masyarakat, kedua-duanya mempunyai hak yang dijamin oleh agama dan dia tidak menjejaskan mana-mana pihak. Perkara ini tidak berlaku dan tidak boleh selesaikan hingga hari ini oleh ideologi ciptaan manusia. Ideologi moden hari ini tak boleh menyelesaikan masalah harta benda. Sehingga semua ideologi moden mengatakan punca perbalahan manusia ini ialah punca harta benda. Komunis jelas-jelas sebut manusia ini berkonflik kerana harta benda. Mari sosialis. Sosialis walaupun dia tak kata benda tu, tapi kita tahu sosialis ni idea dia lah kau harta benda termasuk cara haram, hak orang, tindah buruh, tindah pekerja, yang penting kita dapat untung, kita dapat duit banyak. Mengambil hak-hak orang. Itu dua ideologi yang besar hari ni, kapitalis dengan sosialis. Dua-dua ada depan mata kita, kita boleh lihat bagaimana ideologi yang besar tu Allah Ta'ala beri peluang mereka jadi kuasa atas dunia ini, dan mereka ternyata tidak boleh menyelesaikan. Sebab itulah dia tengok di negara kapitalis yang maju, kaya raya, harta banyak, tiba-tiba orang yang hidup merempak begitu ramai, tak ada orang bela. Di negara miskin, di negara kapitalis sosialis, pembelaan pada rakyat begitu banyak sampai bankrupt kerajaan. Akhir jatuh. Kerana sistem itu tidak mampu memberikan keadilan. Dalam Islam berikan kebenaran. Nak kaya, kayalah sebanyak. Carilah harta sebanyak-banyak. Dan Allah Ta'ala wajibkan kita cari harta supaya kita boleh bayar zakat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya berzakat, bersedekah, berwakaf, berhibah dan sebagainya. Supaya apa? Harta yang kita ada itu dibersihkan, lalu pembersihannya diberikan kepada orang miskin. Allah Ta'ala mengenakan hukuman-hukuman atas kesalahan-kesalahan agama, disebut kafarah dengan harta. Kamu bersetubuh dengan isteri bulan Ramadan, kafarah bebaskan hamba. Kan? Kafarah dia puasa, setengahnya diberi bebas hamba, setengahnya kena bayar. Bernazar, langgar nazar, sediakan makanan, sediakan pakaian untuk orang miskin. Orang miskin, fakir, hamba-hamba, orang tertindas, mustadafin, mereka selalu mendapat keistimewaan di dalam Islam. Kenapa? Kerana kekayaan diagihkan kepada mereka. Menjadi kaya tak salah, Islam benar ke sebenarnya. Dan sistem kapitalis, kaya dan mesti berlomba-lomba kaya, sehingga halal menindas orang-orang miskin, halal menindas kaum buruh, halal menindas orang-orang yang lemah. Di dalam sistem sosialis memberikan lebih hak kepada orang miskin, sehingga tidak ada lagi orang yang nak cari kekayaan. Pasal apa? Kalau kaya, rapas harta. Kalau harta banyak, kajian ambil. Kalau ada perusahaan, kajian rampas, dimilik negara kan. Sehingga tidak ada peluang untuk mencipta kekayaan, hidup mewah di dunia. Sedangkan Islam ambil jalan tengah, bebas berharta tetapi menjamin hak orang miskin. Di sinilah keadilan yang Allah Ta'ala berikan sistem ekonomi, sehingga hukum-hukum ekonomi itu memberikan keadilan kepada manusia. Keadilan menjadi perkara yang sangat penting
dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ni, keadaan menjadi penting untuk manusia memelihara daruriyah mereka. Termasuklah agama, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda dengan baik. Sebab apa? Kalau tidak ada keadilan, bagaimana kita nak menjaga nyawa kita, nak jaga agama kita? Lalu Allah Ta'ala letak peraturan dia. Agama bebas. Bebas tu maknanya bebas menganut agama apa sahaja. Tetapi kalau dia sudah beriman, dia tak dibenarkan untuk keluar. Kenapa? Sebesar-besar kezaliman ialah kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah beriman tak boleh lagi. Tapi kalau sebelum beriman, Allah Taala berikan hak pada dia, mu nak pilih beriman tak apa, nak pilih kufur pun tak apa. Siapa? Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Telah jelas perkara yang betul, perkara yang salah. Pilih sendiri, fikir sendiri. Dalam hal nyawa pun sama, saya dah sebut tadi. Kalau berlaku pembunuhan, hak untuk hidup dijamin oleh agama. Kalau dibunuh, bagaimana keadaan dia? Apa hukuman dia? Dalam bab akal adalah perkara yang menjadikan manusia itu mulia. Kena ada akal. Manusia ni kalau akan gagah, tak gagah mana? Kan? Kita dengan lembu memang gagah lembu. Kita dengan gajah lagi gagah. Tapi kita boleh mengatasi gajah, mengatasi harimau, mengatasi lembu. Pasal apa? Kerana akal. Maka akal ni bukan besar. Lalu Islam datang meletakkan peraturan berkait dengan akal yang memastikan manusia itu kekal mulia. Lalu Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang merosakkan akal. Termasuklah minum arak, minum ketum, isap dadah, apa sahaja yang boleh merosakkan akal. Termasuk merokok. Kalau dia merosakkan akal, itu tak dibenarkan. Kemudian Islam mewajibkan pula tiap-tiap orang Islam, setiap manusia, dia mesti berusaha untuk belajar dan berilmu. Kerana akal tu akan berkembang, akan maju bila dari ilmu. Maka Islam mewajibkan berilmu agama, berilmu dengan ilmu dunia, dua-dua wajib. Fardu ain, fardu kifayah. Maka semua orang wajib belajar agama supaya kita ni jangan sesat, jangan tergelincir daripada akidah yang benar. Kita wajib belajar ilmu-ilmu agama dunia ni supaya apa? Supaya kita dapat bermuamalah dengan sempurna. Orang ni pandai benda, orang ni pandai benda, kita pun saling membantu sama lain, saling menggunakan ilmu, saling mengambil manfaat sehingga kita boleh membangun, maju, bertamadun hari ni. Akal manusia. Maka disuruh membaca, disuruh menulis, disuruh belajar. Untuk apa? Untuk bina ilmu, akal. Kan? Begitu juga dengan harta benda. Keturunan. Allah Ta'ala melarang berzina. Bukan sahaja zina, mendekati zina pun tak dibenarkan. Allah Ta'ala tetapkan hukum-hukum peraturan mahram. Aurat kena jaga. Jaga mata. Jangan sampai mata kita tu menyebabkan berlakunya maksiat dalam hubungan kejantinaan. Dilarang berzina. Tapi Allah Ta'ala tahu bahawa manusia tu ada naluri biologi dia. Maka Allah Ta'ala menghalalkan perkahwinan. Kamu tak cukup seorang kahwin dua, tak cukup dua kahwin tiga, tak cukup tiga kahwin empat, maksimum empat. Tapi kalau nak juga lebih pada empat, boleh. Pasal apa? Kerana tersebut auma malakat aimanuhum, ataupun terhadap perempuan-perempuan yang kamu miliki. Yang tu tanpa limit, unlimited. Kalau kita ada hamba-hamba hasil berpeperangan, kita pergi berperang, dapat hamba perempuan. Hamba tu kita punya. Berapa ratus orang maksima dia? Tak ada maksima. Ada 8 juta boleh. Isteri 4 orang. Kenapa Allah Ta'ala menghalalkan isteri-isteri dan juga hamba-hamba? Kerana itu keperluan biologi. Tetapi berzina tak dibenarkan. Maka masalah aurat, masalah pergaulan bebas, masalah hal yang berkaitan hubungan kejantinaan ini. Yang hari ni orang mari bukan setakat berzina. Dia tuntut supaya kami diberi kebebasan transgender, diberikan kebebasan seks, homoseks, lesbian, everything. Nak kahwin perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, apa benda ni? Kan? Kalau laki kahwin sama laki, perempuan kahwin perempuan, boleh beranak tak? Tak boleh beranak. Tuan-tuan tak akan boleh beranak punya kalau laki sama laki. Sebab tu kalau semua kahwin laki sama laki, sampai satu saat generasi manusia akan pupus. Inilah kezaliman. Kahwin perempuan sama perempuan, tak boleh beranak juga. Walaupun orang perempuan tu beranak. Orang perempuan yang beranak tu orang perempuan, orang lelaki tak beranak. Tapi kalau dia kahwin perempuan sama perempuan, dia tak akan beranak. Kalau kahwin lelaki sama lelaki tak akan beranak. Maka Islam tak benarkan
Tak benarkan. Seks selain daripada seks normal tak dibenarkan. Seks normal tak dibenarkan melainkan melalui perkahwinan. Orang suka berzina, orang suka langgar pelacur, orang suka macam-macam kan. Islam tak benarkan semua sekali. Kenapa? Nak menjaga keturunan. Kerana keturunan itu ialah bukan hanya maruah tapi juga nasab. Kita tahu ni anak siapa, ni anak siapa. Kalau kita tak ada jaga keturunan, Islam tak letak kepatuhan, menyebabkan berlaku kezaliman dalam urusan keturunan, nanti kita tak tahu ni mak kita ke anak kita, mak saudara kita ke mak kita ke, ni anak saudara kita ke siapa. Dia orang bantai semua macam lembu kambing. Lembu kambing tu dia tak kenal ni mak saudara kita, ni anak saudara kita. Dia tak kira, dia kira jantan dengan betina je, dia bantai semua. Lembu kambing. Lembu kambing tak ada sistem nasab. Manusia ada sistem nasab. Kenapa? Kerana nanti akan melibatkan urusan ibadat, urusan harta benda daripada nasab itu. Kita bila urusan ibadat ada mahram, yang ni kalau tersentuh batal wuduk ke tak batal wuduk, dia tentukan nasab. Lagi kalau mati, siapa yang boleh mewarisi harta, siapa tak boleh mewarisi harta, tak boleh mewarisi harta, dia tentukan oleh nasab. Kalau sistem tu nasab macam mana? Nanti kalau kita nak berkahwin lagi, anak kita nak berkahwin, yang memberikan kewalian, sistem nasab digunakan. Sehingga keturunan itu bukan hanya menjaga nasabnya, tetapi juga menjaga maruah, harga diri keluarga-keluarga kita. Itu dijaga oleh Islam. Termasuk juga harta benda yang telah disebut tadi. Harta tak dibenarkan kita ambil hak orang, tak dibenarkan mencuri, tak dibenarkan merompok. Jadi kalau kita merompok, mencuri, ada hukuman khas untuk dia, kita panggil hudud ni. Hirabah ada hukuman dia. Sariqah ada hukuman dia. Tak dibenarkan juga mengambil harta orang cara haram, seperti ihtikar, seluduk barang ataupun sorok barang. Apa lagi? Riba, rasuah, makan harta anak yatim. Ini semua tak dibenarkan. Kerana Islam nak menjamin berlaku keadilan dalam pengurusan harta benda. Walau bagaimanapun, agama-agama dan ajaran yang bukan daripada Islam, walaupun mereka memberikan perhatian juga dalam hal ni, tapi ternyata mereka tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah itu dengan tepat mengikut keutamaan dia. Ada je, tengok dalam sistem orang barat. Kita kalau kita nak mati, kita boleh wasiat harta, sebahagiannya faraid, sebahagiannya wasiat, kan? Dalam sistem barat, oleh kerana mereka tu tersasar daripada landasan, bila dia nak mati, dia wasiat. Kalau saya mati, semua harta saya 800 juta ni saya wasiatkan pada anjing saya. Anjing nak buat apa harta? Kan? Anjing nak buat apa dengan harta? Terdengar cerita banyak di negeri barat, si mati mewasiatkan harta dia pada anjing dia. Anjing dia tak perlukan harta, dia perlu makanan je. Kan? Tapi benda tu berlaku dalam sistem barat. Sedangkan Islam, kalau ada anak, tak boleh wasiat semua. Yang tak ada anak pun sama kan. Ada pewaris-pewaris harta dia, wasiat 1/3 saja. Disedekahkan, macam-macam. Dia ada atur-atur, ada keutamaan-keutamaan yang Islam susunkan dalam hal-hal berkait dengan harta benda. Dan juga hal-hal lain. Itu contohnya kekeliruan orang barat. Walaupun dia cuba buat sistem, kan? Contoh dalam hal perkahwinan, keturunan. Di Belanda, di Skandinavia, hebat bunyi negeri dia. Tiba-tiba undang-undang membenarkan kahwin sama jantina. Jatuh darjat manusia daripada semulia-mulia, jatuh kepada sehina-hinanya, bergelonsor jatuh ke tempat yang paling hina sekali. Dia kahwin sama jantina. Kan? Islam tak larang. Kita nak kahwin orang Melayu dengan orang Negro boleh. Orang Negro dengan orang Jepun boleh, tak ada masalah. Janji manusia dengan manusia. Timbul pula dalam masalah hukum-hukum, berlaku masalah kita panggil zoo sex di barat, berlaku hari ni, kan? Mereka pelihara anjing, tiba-tiba mengadakan hubungan seks dengan binatang-binatang. Kenapa? Itu hak saya, kesuka hati saya lah. Itu bukan masalah suka hati, masalah kezaliman yang berlaku, kan? Mereka berzina, hidup tanpa tanggungjawab, kira nak sedap je, hidup tanpa ikatan suami isteri, girlfriend, boyfriend. Akhir sekali, kalau beranak tak tahu nasab. Berapa banyak anak luar nikah di Australia,
di Amerika banyak mereka. Itu yang mereka fikir logik tapi sebenarnya tak betul. Begitu juga harta yang sebut tadi kan. Harta pun sama. Agama pun sama dalam bab agama. Dalam bab nyawa pun sama. Islam letakkan nyawa manusia itu pada harga yang tinggi. Termasuk nyawa orang kafir. Kita ni boleh bunuh manusia termasuk orang kafir dengan ada alasan yang syar'i. Bukan boleh bunuh suka-suka. Betul Islam tak bunuh orang kafir. Tidak pernah berlaku dalam mana-mana sejarah Islam, dalam sistem tamadun Islam, orang kafir yang hidup dengan Islam, mereka dianiaya, dibunuh. Tidak ada. Tetapi dalam sistem yang moden hari ini pun, ketika demokrasi, hak, kebebasan, orang bercakap di mana-mana, di mana setempat kalau ada orang Islam, dia dibunuh oleh orang kafir. Tuan sebut saja kat mana. Rohingya, Selatan Thai, sekarang ni Palestin, Bosnia, Chechnya, Mindanao, orang Islam dibunuh oleh orang kafir. Kita pernah dengar tak di Malaysia ni orang kafir kena bunuh oleh orang Islam atas sebab agama mereka? Tak ada, tak berlaku. Tak pernah pun satu orang Melayu bunuh orang Cina sebab bukan kerana agama, bukan kerana bahasa, bukan kerana benda lain, tapi kerana agama. Tak ada. Hak dia bunuh kerana dia jahat tu cerita lain. Kan? Personal dia jahat, dia kebunuh orang tu. Atau ada masalah lain dia bunuh, tu cerita lain. Tapi dia bunuh kenapa? Kerana mengkafir, aku bunuh. Tak ada. Saya tak benar kan? Apatah lagi sama-sama Islam. Kan dia menjaga nyawa. Tapi kita tengok pengalaman yang sebaliknya. Kalau orang Islam duduk di negara kafir, nyawa mereka terancam. Cerita orang Islam ethnic cleansing tu biasa kita dengar. Bukan orang Islam saja. Kita dengar Ku Klux Klan di Amerika. Zaman dulu orang Amerika dia bunuh orang Red Indian tu. Kan? Orang Red Indian ataupun kita panggil apa ni, Aborigin Amerika tu dibunuh oleh mereka. Berpuluh juta dibunuh. Tahun 1500 abad ke-16 dulu. Berpuluh juta mereka bunuh. Sebelum mereka ambil alih Amerika tu jadi negeri dia. Dia bunuh Aborigin. Kenapa? Kerana dalam sistem yang bukan Islam itu mereka tidak memberikan keadilan. Islam memberikan hak keadilan sesuai dengan darjat manusia. Kalau dia manusia, dia ada hak lain. Kita boleh bunuh binatang, tapi dengan sebab. Kita boleh bunuh suka-suka binatang kan. Kita pun tahu kalau nak sembelih binatang, tak boleh katok-katok dia, tak boleh. Kena dengan pisau, letak dia elok-elok, sembelih dengan pisau tajam. Pisau tumpul pun tak boleh. Sampai begitu Allah Ta'ala ajar kita mencermati hatta memberikan hak dan keadilan kepada binatang. Binatang yang kita sembelih atas nama Allah Ta'ala. Tak boleh main katok-katok gitu je kan. Ambil parang perang pagi tak boleh. Ada sistem dia. Sehingga kita nak membunuh penjenayah pun ada cara membunuh yang paling ringan kesakitan dia ditetapkan supaya adil. Supaya adil. Kita nak bunuh penjenayah dan sistem ni gantung, karen, minum racun. Minum racun ni sistem ni guna zaman Socrates dulu kena bunuh dengan raja di Yunani. Kerajaan dia bunuh, dipaksa minum racun. Socrates tu ahli falsafah yang termasyhur di dunia. Dijatuh hukuman bunuh dengan cara minum racun. Berapa lama dia sakit sebelum mati kerana minum racun. Hari ni orang karen, gantung. Islam hukuman bunuh ni pancung. Pancung tu ialah cara yang paling ringan untuk orang mati, paling cepat dan paling ringan. Semua bentuk pembunuhan, kalau dia dibunuh dengan hak, cara dia ialah dengan pancung. Ini orang kafir macam-macam cara dia bunuh. Dia kata Islam dan zalim. Tengok cara dia membunuh macam mana. Sehingga akhir sekali orang kafir fikir, tak bolehlah bunuh orang tak baik. Lalu mereka cuba usaha hapuskan hukuman bunuh. Hukuman bunuh itu perlu pada keadaan-keadaan. Kalau dia membunuh orang, patut dia dihukum bunuh balas. Ataupun dia melakukan perbuatan yang dia layak dibunuh, seperti murtad, seperti berzina, maka dijatuhkan sesuai hukuman dia. Nyawa nak dicabut itu pun dijaga oleh Islam supaya berlaku keadilan ketika kita mencabut nyawa dia, termasuk nyawa binatang. Begitu hukum syariat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Keadilan Islam ini paling lengkap dan sempurna, merangkumi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sama manusia secara individu dan secara bermasyarakat. Kita dengan Allah ada hukum-hukum peraturan dia yang adil,
Allah Ta'ala buat pada kita langit, buat bumi, buat kita sediakan rezeki, buat cahaya, buat air, buat macam-macam. Jadi hubung kita Allah Ta'ala, wajib kita bertauhid kepada Allah dan beribadat pada Allah Ta'ala. Wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Itu je kita kena buat dengan Allah Ta'ala. Kan? Jaga hak Allah Ta'ala. Kita bertauhid kepada Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Tidak kufur pada Allah. Kita beribadat hanya kepada Allah. Kita menyeru hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Itu yang Allah Ta'ala minta kita. Supaya hubungan kita dengan Ta'ala. Kemudian hubungan kita dengan manusia, individu. Islam tetap hukum berkait dengan hubungan individu. Kita dengan kawan kita, kita dengan bini kita, kita dengan anak kita, kita berhutang, kita meminjam, kita bergolok bergadai, jaga semua. Kan? Kemudian bila dia melibatkan masyarakat, timbul urusan hak Allah atas masyarakat. Ada benda-benda jadi hak Allah. Udara ni hak Allah. Air hak Allah. Pada ragu hak Allah. Bila hak Allah, semua orang berhak. Maka jangan ada kita perniagakan hak Allah itu. Hari ni air kena bayar, betul kecoh. Oh, air tak ada tapi mahal, gini. Pasal apa? Kita niagakan hak Allah. Cuma alhamdulillah setakat hari ni belum ada lagi syarikat yang mari buat proposal pada kerajaan, udara oksigen ni kena bayar. Kan? Macam air tu. Ada syarikat akan supply oksigen untuk kita, kita kena bayar. Orang lain dapat free. Kan? Belum ada lagi. Kalau ada, nanya kita. Kan? Padang ragu. Lembu siapa boleh makan? Tu hak Allah Ta'ala. Maka hubungan kita secara individu, secara masyarakat, diaturkan Allah Ta'ala. Diaturkan hukum-hukum macam tadi. Ada hukum di Allah Ta'ala. Kalau mencuri, tu satu kesalahan. Kesalahan tu, kalau sabit, ada mandatory. Hukuman mandatory untuk dia. Tak ada sabur cabut. Kalau sabit je mesti kena tu. Tak boleh yang lain. Kerana tu hak Allah. Kerana hak Allah Ta'ala berfungsi untuk menjamin hak masyarakat. Dan bahkan Allah Ta'ala lagi lebih jauh pada tu lagi. Hak alam. Kita tak dibenarkan untuk membunuh binatang. Tak dibenarkan merosokkan tanaman-tanaman tanpa sebab. Kita pergi takik-takik pokok tu pun, kalau tak apa sebab, itu satu kesalahan pada kita. Kan? Hatta bukan masa biasa ni. Ketika berperang pun, Islam letakkan peraturan. Tak boleh bunuh kanak-kanak. Tak boleh bunuh orang perempuan. Tak boleh bunuh orang tua. Tak boleh bunuh rahib-rahib di gereja. Tidak boleh merosokkan tanaman-tanaman. Tidak boleh bunuh binatang. Ketika perang. Apatah ketika aman dan damai. Ketika perang, tak boleh. Cuba tuan-tuan bayangkan. Islam tu datang meletakkan satu hukum yang sangat sempurna, meliputi semua benda. Hak Allah, hak manusia, hak individu, hak masyarakat, hak binatang, hak alam. Semua sekali. Agama mana yang sediakan sistem seperti ini? Inilah keindahan dan keadilan hukum Islam, hukum syariat. Cara manusia mentadbir urusannya benar-benar memberi manfaat, membawa muslihat dan juga menolak mudarat. Memberi manfaat kepada manusia. Semua cara Islam letakkan hukum, kalau kita takbir dunia ni menggunakan hukum Islam, manusia akan dapat manfaat macam-macam. Saya dah sebut tadi kan, banding orang accident ikut undang-undang dunia dengan undang-undang Islam, mana yang lebih bermanfaat? Dia membawa muslihat, membawa kebaikan kepada manusia. Kita tak tahu. Rupanya kita dapat ni rupanya kita tahu. Dan dia menolak kemudaratan. Sebab tu hukum-hukum tu kita macam sekarang baru tanya, ustaz sebenarnya tak pergi sembahyang Jumaat ni macam mana? Berdosa ke tak berdosa? Kecoh panjang cerita ni kan. Apa kecoh? Sebenarnya hal itu adalah hal-hal yang berkait dengan mudarat yang nak ditolak dan juga manfaat yang nak diambil. Kan? Kalau kita kata sembahyang Jumaat kena pergi semua, sedangkan dalam keadaan wabak yang merebak, maka kerana memikirkan tentang mudarat yang datang itu, Islam telah meletakkan kaedah-kaedah. Maka ulama-ulama mengambil hukum daripadanya, mengatakan tak payah ke Jumaat. Bukan tak wajib sembahyang Jumaat, wajib juga sembahyang Jumaat tu, cuma oleh kerana darurat tak payah pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Nak jaga takut merebak COVID ni. Kerana itu adalah kemudaratan. Kerana darul mafasid itu lebih utama daripada jalbul masalih. Menolak keburukan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Maka hal-hal seperti itulah kita dapati ada dalam Islam ini, dan kita tahu dan kita faham bahawa hanya Islam sahaja
yang dapat menegakkan keadilan yang sebegini hebat. Kerana apa? Kerana Islam itu berasal daripada Allah, Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Inilah kehebatan dan keadilan hukum dan undang-undang syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Itulah sahabat-sahabat semua dapat kita kongsi pada malam ni. Kita melihat bagaimana keadilan hukum dan peraturan Islam itu yang diturunkan oleh Allah Taala, dan apabila kita dapat melaksanakan, menegakkan hukum Allah Taala itu, kita akan dapat menikmati keadilan ini. Tapi malang sekali kerana kita adalah generasi yang lahir ketika kerajaan Islam sudah tiada, dan kita tidak pernah berpeluang untuk menikmati keadilan ini kerana kita belum punya kerajaan Islam, negara Islam. Usahakan tuan-tuan supaya kerajaan Islam ini menjadi dapat kita tegakkan semula dan kita dapat menikmati keadilan ini. Dan akhir sekali tuan-tuan sekalian, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua supaya kita sepanjang musim PKP ini sama-sama kita mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sama-sama kita pakai mask, keluar rumah pakai mask, jaga jarak, selalu cuci tangan dan semualah SOP. Pergi masjid tak boleh sekarang kan, siapa yang pergi masjid, jika masjid bawa sejadah sendiri, ambil wuduk kat rumah. Semua tu aturan-aturan tu diadakan oleh kerajaan supaya kita dapat membendung, memutuskan rantaian penyakit ini dengan kita mentaati SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuan pada kita, diangkat balik penyakit ini, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan ujian dan cubaan ini sebagai satu daripada cara Allah Ta'ala akan memuliakan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Sekadar itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.